Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini 17 Februari 2021, hari Rabu. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Dan hari ini bertemankan saya Marcel Hassan dan juga saya Faria On. Lama juga tak bertemu dengan Marcella ni. Semakin cantik nampaknya. Wah. Dan kita harapkan juga kalian, kadang-kadang kan kita cecikkan diri ni untuk keyakinan diri kita juga. Apatah lagi sekarang ni kan semuanya bekerja di rumah. Betul. Pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR kan. Jadi mungkin hari ini 17 Februari kita nak ingatkan sekali lagi ini adalah tarikh yang mungkin akan kita menyaksikanlah nanti majlis pelancarannya Didik TV KPM di NTV 7. Jadi ini satu lagi kita rasa macam dapat membantu sebenarnya guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak yang berada di rumah kan. Belajar ni sangat mencabar tau dekat rumah. Betul, dia bukannya semudah kita dalam pembelajaran secara dua hala di sekolah dan sebagainya. Pembelajaran bila di rumah, dalam talian dan sebagainya, ia pastinya memberi satu kekangan dan juga cabaran bukan sahaja kepada pelajar, malahan kepada guru dan juga ibu bapa. Kerana sebelum ni kan kita dikabarkan bahawa ibu bapa dan juga para pelajar itu sendiri mempunyai sedikit kekangan dari segi penggunaan gadget, akses internet dan sebagainya. Dan rasanya dengan adanya saluran Didik TV KPM ini, ia akan bakal memberi sedikit kemudahan dan juga kelegaan buat para pelajar dan juga ibu bapa. Betul juga sebab sekarang ni kan kita hanya kebergantungan PDPR ini menerusi gadget dan juga akses internet kan. Ada beberapa kawasan yang mungkin tak berapa baik kan internetnya, akses internetnya mungkin sedikit rendah dan sebagainya. Apatah lagi kita lihat cara PDPR itu bukan saja online kelas tetapi kerja rumah semua kan diberi melalui gadget-gadget kan. Betul. Jadi saya rasa pastinya kalau TV ni semua orang ada insya-Allah. Betul, kan? Insya-Allah semua ada. Semua insya-Allah ada. Jadi mungkin ini salah satu daripada medium ataupun platform yang sesuai untuk kita berikan akses pendidikan berkualiti lah kepada murid-murid dan juga pelajar-pelajar. Betul. Baik. Dan hari ini bukan kita berdua sahaja. Kita juga ada rakan kita, tiga juga bunga ibu yang cantik di situ. Kita bersama dengan rakan segar kita Anim. Terima kasih Fariha dan juga Marcella. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi juga diucapkan kepada anda semua. Pastinya kita mengharapkan yang terbaik. Kalau ada mungkin gejala ataupun simptom yang kurang enak, yang rasakan macam mungkin akan mengalami sakit dan sebagainya, cepat-cepat pergi jumpa doktor, okey? Dan sekarang ini yang lebih mencabar adalah ibu bapa yang berada di rumah kerana work from home, kerja dari rumah seperti yang dikabarkan oleh Fariha tadi, mencabar dan bagaimana untuk kita uruskan diri kita, untuk kita perbaiki diri kita walaupun bekerja dari rumah, segalanya bermula dari rumah. Begitu juga dengan pelancaran Didik TV KPM NTV 7 yang nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Sebelum itu, seperti biasa, status terkini COVID-19 di Malaysia penting untuk kita tahu kerana bagaimana kecaknaan kita, bagaimana untuk kita tahu mengelakkan diri kita dan pastikan kawalan kendiri kita. Angka yang semakin lama semakin baik, mencatat lagi 2,720 kes baharu, menjadikan masih lagi 269,165 untuk jumlah kes keseluruhan. Kes kematian baharu hanyalah 8 kes kematian baru, mencatatkan satu angka sahaja selepas beberapa hari mencatatkan 2 angka untuk kes kematian, dan jumlah kes kematian 983. Kes sembuh baharu juga 5,718, satu nombor yang dikatakan kes sembuh harian tertinggi setakat ini selepas PKP 2.0 ini dilaksanakan. Anda boleh saksikan juga kini adalah taburan kes di seluruh negeri, menjadikan Selangor 1,300 masih lagi mencatatkan kes tertinggi di Selangor. Itu yang menyebabkan kita menyambung PKP 2.0 sehingga 4 Mac. Selain daripada itu, Kuala Lumpur 318 kes, Putrajaya 6 kes. Walau bagaimanapun Putrajaya telah pun ditamatkan PKP, sekarang ini berada di fasa PKPB. Melaka 14 kes, Johor 451 kes, masih lagi tinggi. Begitu juga dengan Sabah 132 kes dan juga Sarawak 193 kes. Selain daripada itu, taburan kes adalah masih lagi mencatatkan 2 angka di setiap negeri yang tidak disebut sebentar tadi. Okey, apa yang perlu tahu di sini adalah 19 kluster baharu yang telah pun dicatatkan di sini. Anda boleh layari ataupun mengetahui status terkini COVID-19 ini. Kluster baharu yang perlu diberi perhatian kerana kalau anda saksikan jumlah saringan di hujung ini, jumlah saringan mencatatkan 3 angka. Maknanya ratusan lagi jumlah saringan
yang masih lagi dalam pemeriksaan. Ini adalah potensi untuk menyumbang kepada kes positif COVID-19. Itu sahaja tentang status terkini COVID-19 di Malaysia. Teruskan kawalan kendiri anda dan jaga SOP di mana sahaja anda berada. Bersama dengan Marcella dan juga Fariha On. Silakan. Baik, itu dia. Kita masih lagi perlu menjaga kawalan kendiri kita lah juga kan, SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik, kita nak kongsikan dulu artikel akhbar pada hari ini. Kita mulakan, Marcella. Kita mulakan dulu dengan berita harian. Ini mengenai vaksin yang bakal tiba pada Ahad ini, di mana Malaysia akan menerima bekalan pertama vaksin sebanyak 312,390 dos vaksin Pfizer pada Ahad ini, dan perinciannya ada di halaman keempat, di mana di sini seperti yang dikabarkan tadi, vaksin akan tiba pada hari Ahad dan 605 pusat suntikan telah dikenal pasti, dan pemberian vaksin ini juga akan mengikut 3 strategi. Dan kalau lihat di halaman keempat berita harian ini, terdapat beberapa perincian mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan juga kaedah pelaksanaan vaksinasi. Dan juga dikatakan juga bahawa individu tidak sesuai tidak disuntik, di mana saringan sejarah kesihatan dan arahan akan dilakukan ke atas setiap individu sebelum ditentukan kelayakan mereka sebagai penerima vaksin COVID-19. Dan ada juga perincian dan juga berita-berita mengenai vaksin ini di halaman ke-6 dan ke-7. Anda boleh dapatkan berita harian untuk berita yang selanjutnya. Dan kita nak beralih pula. Kita nak balik pula di Harian Metro ini, di halaman ke-18 ini dikongsikan berkenaan dengan kerajaan sudah sediakan SOP tunai ibadah haji. Prosedur operasi standard SOP ibadah haji Malaysia akan dikemas kini dari semasa ke semasa bagi memastikan ia memenuhi syarat kerajaan Arab Saudi. Dan sedikit saya ambil petikan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata kerajaan Malaysia dan Arab Saudi dijangka mengadakan pertemuan bagi membincangkan berkenaan kota haji dan umrah pada Mac ini. Jadi ini kita harapkanlah ada kabar baik ataupun berita baik buat kita semua kan berkenaan dengan ibadah haji. Kita tahu sejak berlakunya pandemik ini, itulah salah satunya yang mungkin menjadi impian ramai kan, nak pergi umrah dan sebenarnya masih lagi ada kekangan. Apapun kita nantikan perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan dengan SOP menunaikan ibadah haji ini. Baik, seterusnya. Dan seterusnya ini berita mengenai seorang wanita Malaysia yang maut dalam kemalangan di Australia. Rabita Hamid, 49 tahun. Di sini katanya Rabita to be buried in Australia. Remains of woman who died in car crash in New South Wales will not be brought back to Malaysia. Dan perincian sebelum ini dikatakan bahawa proses untuk membawa pulang mayat Rabita mungkin mengambil masa sehingga 2 bulan, manakala kos untuk membawa jenazah pulang juga dianggarkan sebanyak RM50,000. Tetapi dikatakan di sini bahawa mayat Rabita akan dikebumikan di Australia. Walau bagaimanapun, kos pengebumian dianggarkan bernilai sebanyak $8,000 Australia ataupun bersamaan dengan RM25,108. Dan sebelum ini keluarga Avrayaham Rabita juga ada melancarkan mencari dana untuk membawa pulang mayat beliau yang seperti yang saya katakan tadi bernilai RM50,000. Dan apapun kita harapkan yang terbaik, kita doakan semoga roh arwah dicucuri rahmat dan segala urusan pengebumian dipermudahkan. InsyaAllah, itu kita doakan buat semua seluruh rakyat Malaysia. Baik, kita bercakap berkenaan dengan yang Didik TV kan, KPM NTV7 ini. Kalau kita rasakan ini adalah saluran khusus yang diberikan kepada bukan saja kepada anak-anak. Ibu bapa pun kena turut serta sebenarnya, kena menonton sebab bila belajar dekat rumah ni Marcella, anak-anak ni dia tak ada, kitalah guru sebenarnya di samping mereka. Jadi mungkin kita pun boleh mengambil bahagian untuk sama-sama menonton. Sebab sekarang ni silibus mereka dah berbeza tau masa zaman kita. Lain. Kalau agaknya saya disuruh belajar silibus tu, pasti saya tak faham kan. Jadi itu pentingnya seperti yang Fariha katakan, ibu bapa perlu turut serta bersama anak-anak, duduk sama-sama menonton Didik TV KPM ni supaya mereka faham apa sebenarnya silibus-silibus yang ada dan senang sebenarnya untuk ibu bapa ini memantau anak-anak mereka ketika mereka membuat ulang kaji. Dan yang menariknya adalah ini antara guru-guru yang terbaik sebenarnya telah mereka bawakan, mereka pilih untuk bersama-sama dalam Didik TV KPM ini. Yang pastinya guru-guru ni mereka ada formula mereka sendiri kadang-kadang kan, memudahkan cara kita belajar. Kadang-kadang mungkin di sekolah kita dah belajar macam ni formulanya, tetapi dengan melalui platform terbaru ini, medium ini, bayangkan kan
ramai guru yang orang kata yang terbaik ini berkongsi pengalaman dan juga inovasi mereka sendiri. Betul. Dan kalau sebelum ni Didik TV ni disiarkan pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari saja sebanyak 3 jam, tapi sekarang ni akan disiarkan untuk satu tempoh masa yang panjang iaitu awal 7 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Pastinya pelbagai program yang ada di dalam Didik TV. Pastikan anda sama-sama menonton bersama anak-anak. Ya, nanti kita akan saksikan juga majlis pelancaran Didik TV KPM ini. Baik, kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti seperti mana kami warakan berkenaan dengan Didik TV KPM dan majlis yang akan berlangsung nanti. Semua selepas ini di MSI. Saya sebagai seorang pelajar dan calon SPM 2020 merasakan bahawa Didik TV ini sangat membantu saya dalam proses pembelajaran saya di rumah. Ini kerana Didik TV ini telah menyediakan guru-guru yang sangat berpengalaman dan nota-nota yang sangat mudah untuk difahami. TV Didik ni sangat berinformasi untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM pada minggu hadapan. Jadi TV e-Didik ni telah menyediakan pelbagai soalan-soalan yang menarik beserta dengan guru-guru yang berpengalaman. Okey, jadi anak-anak pelajar walaupun tidak mempunyai rangkaian internet, sukar mengakses, mereka boleh tengok melalui televisyen dan boleh belajar bersama-sama. Pembelajaran melalui Didik TV ini adalah satu platform untuk menarik minat pelajar. Di samping kontennya yang berguna, ia juga dapat membantu para pelajar untuk lebih kreatif dan inovatif pada masa hadapan. Di samping menjimatkan kos dan masa seorang pelajar itu untuk menimba ilmu. Kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang besar kepada pelajar terutamanya dalam meniti jabatan ilmu. Pendapat saya, keberkesanan Didik TV ditayangkan membolehkan pelajar mendapatkan isi kandungan maklumat yang lebih meluas, menarik dan efektif. Selain itu, berkualiti tinggi tanpa mengira kemahiran murid itu sendiri. Good luck for SPM students. Ianya dapat membantu pelajar kita yang tidak mempunyai akses internet yang mencukupi atau yang sesuai bagi mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah pada waktu ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami jam 8 pagi. Baik, kita tahu bahawa 17 Februari hari ini kan hari tarikh yang kita warakan sebagai kita akan melihat majlis pelancaran Didik TV KPM di NTV 7. Tapi kita kena sedia maklumlah bagaimana kita sekarang ini berdepan dengan pandemik COVID-19. Semuanya mencabar bagi kita. Semua bidang terkesan dan begitu juga dengan bidang pendidikan. Dan ini saya rasa ini adalah antara usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan kemudahan dan kepelbagaian akses pendidikan kepada seluruh murid dan juga pelajar di negara ini. Dan saya kira ini antara kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan kolaborasi bersama dengan Media Prima untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar. Dan kita akan saksikan majlis pelancaran itu pada hari ini. Dan perwujudan ini adalah usaha berterusan sebenarnya. Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini telah berikan wadah ilmu ini selama 11 jam TV pendidikan melalui TV OKRTM, kita ada Twitter TV Astro kita dan juga ini nanti Didik TV di NTV 7. Dan ini merupakan kali pertama sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial dengan pengisian dari 7 pagi hinggalah 12 tengah malam setiap hari. Jadi saya kira kalau misalnya sebelum ini mungkin ada ibu bapa keluarga yang meluahkan rasa bagaimana mereka berhadapan dengan masalah akses internetnya, kan, masalah gadgetnya. Tapi kali ini saya rasa ini antara usaha positif yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan wadah ilmu menerusi layar TV. Dan kali ini Didik TV KPM boleh ditonton menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV 7 di TV Unify. Manakala TV digital bersepadu IDTV yang menggunakan antena, carian saluran Didik TV KPM boleh dilakukan menerusi penalaan automatik. Dan kita sama-sama akan saksikan nanti bagaimana Didik TV ini bukan sahaja pembelajaran tetapi banyak sebenarnya berita pendidikan dikongsikan, kurikulumnya, didik hiburnya serta banyak sekali kandungan program-program antarabangsa juga nanti akan terus serta dalam Didik TV KPM. Baik,
Oleh itu mungkin kita boleh sama-sama saksikan ucapan pelancaran didik TV KPM oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari serta seluruh ahli keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari ini sempena pelancaran Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM, yang akan mula bersiaran pada hari ini 17 Februari 2021. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Apabila sekolah ditutup, maka pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, KPM committed untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Justru kerajaan melalui KPM memperkenalkan modul pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara berstruktur dan terancang. Pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dari rumah seperti secara dalam talian, luar talian dan off-site. PDPR mula dilaksanakan semasa PKP pada 18 Mac 2020 dan telah ditambah baik mengikut kesesuaian. Dalam hal ini, KPM sentiasa menekankan bahawa apa jua pendekatan yang digunakan mestilah mengikut kesesuaian guru dan murid. Kerajaan juga sedar bahawa murid-murid terdiri daripada pelbagai latar belakang, sama ada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan pedalaman. Oleh yang demikian, kita perlu terima hakikat bahawa pelaksanaan PDPR secara dalam talian masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam tempoh yang singkat. Ini ialah kerana sebahagian besar murid tidak memiliki peranti sesuai dan juga faktor kekangan akses kepada internet. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan kita sentiasa peka dan prihatin dengan cabaran yang dihadapi oleh murid, oleh guru dan ibu bapa dalam situasi sukar ini. Sebagai salah satu inisiatif dalam mempelbagaikan sumber pembelajaran serta bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet ataupun peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, maka KPM telah menyediakan slot program TV pendidikan secara terestrial yang disiarkan di TV OK, RTM, Twitter TV Astro dan Didik TV @NTV7. Siaran TV pendidikan secara terestrial yang mula disiarkan sekitar tahun 1972 telah melalui pelbagai evolusi dalam aspek kandungan siaran
dan kaedah penyampaian. Pada 1 Mac 2008, TV pendidikan secara terestrial telah ditukar kepada format dalam talian melalui portal EduWeb TV dan seterusnya ditamatkan pada 1 Januari 2009. Namun demikian, KPM telah mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali slot program TV pendidikan secara terestrial pada awal tahun lalu, iaitu semasa PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Ini sebagai usaha untuk membolehkan murid mendapat akses kepada bahan pembelajaran melalui televisyen. Baru-baru ini saya kesempatan untuk menonton slot Road to Success SPM 2020 bagi subjek matematik kertas 1 oleh Cikgu Azman Saad. Antara yang menarik perhatian saya adalah cara penyampaian guru yang begitu kreatif serta mudah diterima dan difahami oleh murid. Saya juga difahamkan bahawa guru yang dijemput untuk mengajar adalah daripada kalangan guru yang berpengalaman dalam bidang masing-masing supaya kualiti pengajaran yang disampaikan untuk murid adalah pada tahap yang terbaik. Program sebegini adalah sangat baik bagi membantu calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM yang akan mula menduduki peperiksaan pada minggu hadapan. Saya percaya dan juga yakin ramai dalam kalangan warga pendidik kita mempunyai kemahiran dan juga kepakaran untuk menyampaikan kandungan pembelajaran secara kreatif. Tahniah saya ucapkan pada guru-guru yang begitu komited untuk mendidik anak murid dalam apa jua keadaan. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan sedarkan keresahan rakyat dalam situasi sukar dan mencabar ini, termasuklah hal berkaitan pendidikan anak-anak. Justru kerajaan telah pun bersetuju untuk mewujudkan satu saluran khusus untuk siaran TV pendidikan. Hal ini turukir satu sejarah di mana kerajaan buat pertama kalinya memperkenalkan Didik TV KPM sebagai saluran khusus TV pendidikan dengan pengisian dari jam 7 pagi hingga 12:30 malam setiap hari. Ini merupakan satu usaha berterusan KPM dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti bagi semua murid di seluruh negara. Didik TV KPM akan menyiarkan program-program yang berteraskan kurikulum dan co-kurikulum KPM. Dan saluran ini juga akan menyiarkan berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hinggalah ke tingkatan 6, program bercorak didik hibur, iaitu edutainment serta kandungan yang dihasilkan oleh murid. Selain itu, kandungan pembelajaran sepanjang hayat yang memberikan fokus kepada nilai-nilai murni dan pembangunan karakter murid akan turut disiarkan. Saya yakin bahawa Didik TV KPM ini akan dapat membantu pelaksanaan PDPR, khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Ibu bapa juga boleh meluangkan masa untuk menonton Didik TV KPM bersama anak-anak. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, segala usaha ini memerlukan sokongan padu dan kerjasama erat daripada semua pemegang taruh, khususnya murid, guru dan juga ibu bapa. Marilah kita semua bersatu hati melaksanakan tanggungjawab dalam menjayakan agenda besar pendidikan negara ke arah yang lebih cemerlang demi masa depan generasi pewaris negara. Akhir kata, besarlah harapan saya
agar saluran Didik TV KPM yang mula bersiaran pada hari ini akan menjadi platform untuk memperkasakan lagi budaya ilmu, menerapkan nilai murni dan mewujudkan masyarakat berinformasi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan saluran khusus TV pendidikan Didik TV KPM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM. Inisiatif Didik TV KPM yang telah pun dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Itulah tadi perkongsian sedikit sebanyak ucapan dan harapan beliau yang mana pastinya kita ingin mengetahui lebih lanjut apakah itu pengenalan awal dan juga intipati yang dibawakan, objektif, matlamat yang kita mahukan semua pihak termasuk ibu bapa dan juga murid untuk mengetahui apakah itu Didik TV KPM, inisiatif yang merupakan usaha berterusan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, terus sahaja, siapa lagi kalau bukan individu yang lebih sesuai untuk berbicara tentang pengenalan awal Didik TV KPM ini. Terus sahaja saya perkenalkan bersama dengan Dato' Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Istimewa bersama dengan kami hari ini di MHI. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pastinya yang pertama sekali ucapan syabas dan juga tahniah diucapkan di atas pelancaran dan juga usaha yang berterusan untuk Didik TV KPM ini, dan pastinya ini merupakan salah satu inisiatif yang diperlukan untuk semua akses dan ini melibatkan semua pihak. Mungkin sebelum ini kita tahu yang adanya TV pendidikan, tapi apakah pembaharuan yang diketengahkan dan juga apakah mungkin kelainan yang dibawakan yang menjadikan membeza dengan TV pendidikan yang sebelum ini ada? Silakan. Terima kasih Hanim. Pertama sekali jika kita lihat TV pendidikan ini pada peringkat awal PKP pertama dahulu pada 18 Mac tahun 2020 telah kita wujudkan slot TV pendidikan. Baik. Pada waktu itu kita bermula dengan 2 jam di TV OK TV RTM, dan kemudiannya kita tingkatkan di Twitter TV Astro, dan kita tambah di Didik TV di NTV7 pada waktu itu. Dan secara keseluruhannya kita telah ada 11 jam. Tapi apabila kita laksanakan PKP kedua dan kita lihat ada keperluan mendesak untuk kita mewujudkan satu kaedah penyampaian yang lebih menyeluruh dan berdasarkan apa yang kita laksanakan dalam Road to Success SPM 2020, kita lihat bahawa kaedah yang digunakan itu berkesan. Apabila kaedah-kaedah guru yang berpengalaman mengajar, datang mengajar, murid-murid melihat bahawa ini merupakan satu kaedah yang baik. Jadi dari aspek itu kita lihat bahawa kita boleh kembangkan lagi, dan itulah kita berbincang untuk kembangkan, wujudkan satu saluran. Jadi apabila ada saluran khusus berbeza dengan slot-slot sebelum ini. Sebelum ini kita bercakap slot 2 jam, 4 jam, 5 jam, terhad. Ya, apabila ada satu saluran khusus, maka dalam konteks penyampaian itu sendiri ianya tidak terhad kepada kurikulum ataupun co-kurikulum. Ya, ianya akan melibatkan banyak lagi program-program yang kita rasa penting dalam membantu murid mewujudkan sahsiah, mewujudkan memahami dunia yang lebih luas, dan juga untuk mereka menunjukkan bakat-bakat mereka. Sebab itu dalam konteks Didik TV ini bezanya, pertama sekali satu saluran khusus. Yang kedua, sebelum ini kita hanya bercakap tentang konteks kurikulum, apakah yang dibelajar di sekolah dan sebagainya. Namun kini ianya lebih menyeluruh, lebih luas. Itu merupakan satu pendekatan dan juga masa daripada 7 pagi sehinggalah ke 12 tengah malam. Jadi banyak pengisian yang kita boleh buat dalam tempoh tersebut bagi memastikan murid ini mendapat yang terbaik, ya, insya-Allah.
InsyaAllah. Bila melihat kepada usaha ini yang menyeluruh, segenap aspek kita sentuh dan dikatakan pelancaran didik TV KPM ini sesuai dengan keadaan semasa. Kita sedang berperang dengan pandemik COVID-19 dan pendidikan juga kita tidak mahu ketinggalan dengan sebab kita melalui fasa pandemik ini. Murid-murid juga sekarang sedang menjalani kaedah pembelajaran dalam talian dan juga di rumah. Itu juga mempunyai kekangan sedikit sebanyak. Betul. Capaian internet, peranti dan sebagainya. Dikatakan sangat sesuai apabila inisiatif ini dapat membantu. Bagaimana dikatakan boleh memberi pendidikan yang lebih efektif, Datuk? Ya, jika kita lihat seperti mana saya sebut tadi, apabila kita laksanakan slot TV pendidikan pada peringkat awal, jadi kita lihat ada keberkesanan dalam konteks penyampaian kepada murid-murid yang tidak mempunyai akses kepada peranti. Dia tak ada akses pada peranti dan murid-murid yang tidak ada akses pada internet. Jadi ini antara sebab kita perkenalkan slot TV pendidikan tahun lalu. Ya, slot TV pendidikan kita mulakan sejurus selepas PKP pertama diperkenalkan. Jadi memandangkan kita lihat bahawa keadaan sekarang ini tidak menentu. Maka kita membuat keputusan supaya kita adakan satu saluran khusus supaya seluruh murid mendapat akses kepada penyampaiannya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks didik TV ini, seorang guru yang mengajar di studio di sini sebagai contoh, duduk mengajar di sini boleh mengajar seluruh Malaysia. Ya, siapa saja yang ada TV di rumah boleh menonton didik TV ini. Dan jika kita lihat data-data menunjukkan hampir keseluruhan rakyat Malaysia mempunyai TV, di mana di kawasan luar bandar sekitar 95% isi rumah memiliki televisyen. Maka dari sudut itu kita merasakan bahawa penyampaian ini akan dapat membantu. Pertama sekali kita dapat tampilkan guru-guru yang berpengalaman untuk membantu murid-murid ini dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran sewaktu di rumah. Dan pada masa yang sama kita boleh sediakan program-program lain yang boleh membantu murid ini membentuk satu kefahaman yang lebih luas, membentuk jati diri. Kita ada program-program yang akan menerapkan nilai-nilai murni dan sebagainya. Seperti mana yang kita sedia maklum, kepentingan untuk menghasilkan satu konten ataupun kandungan siaran yang efektif buat setiap pelajar. Pastinya kaedah penyampaian guru dan juga kandungan siaran ini amat penting. Ya. Adakah ianya mencabar untuk meletakkan garis panduan siaran televisyen TV pendidikan, tapi pastikan mesej dan juga matlamat itu sampai kepada murid-murid dan juga pelajar? Apakah yang cabaran utama yang dihadapi oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri? Pertama sekali, apabila kita ada satu saluran khusus ini, dia berbeza berbanding dengan sebelum ini, slot-slot TV pendidikan. Ya. Saluran khusus ini kita perlu lihat secara menyeluruh apa yang ingin disiarkan dari pagi sampai ke malam. Dan apakah program-program yang akan memberi nilai tambah kepada murid-murid ini. So itu dari satu sudut penjadualan sahaja daripada pagi sampai ke malam. Katakanlah kalau TV ini sepanjang harinya bercerita tentang silibus di sekolah, mungkin murid-murid melihat bahawa terlalu rigid. Maka kita kena lihat ada ruang-ruang mana yang kita boleh tambah baik supaya kita dapat pastikan siaran ini murid merasakan mereka sebahagian daripada komuniti TV pendidikan ini, bagi membolehkan mereka melihat bahawa selain daripada semata pelajaran yang dipelajari mereka, ada perkara-perkara lain yang mereka boleh pelajari melalui TV pendidikan ini. Itu berkaitan dengan slot. Yang keduanya adalah tentang tempoh masa itu sendiri. Tempoh masa itu 7 pagi sampai 12.30 malam. Tapi kalau kita tengok subjek di sekolah, daripada sekolah rendah kita ada darjah 1 sampai darjah 6. Sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Tingkatan 6 ya. Kalau kita lihat itu 6 tahun dah 12 tahun. Itu saja kalau kita katakan kita bagi satu slot, katakanlah satu slot untuk setiap tingkatan dah 12 jam. Ya, itu baru untuk satu subjek. Jadi nak menyusun bahawa secara keseluruhan dengan jumlah subjek dan mata pelajaran menyeluruh yang mana yang kita nak tekankan terlebih dahulu dan sebagainya, itu merupakan satu lagi cabaran yang kita perlu hadapi. Namun dalam konteks pada hari ini, tumpuan kita lebih sedikit adalah untuk anak-anak kita yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Jadi ini kita ingin memberi ruang kepada mereka untuk mendapat peluang mendengar atau belajar dari guru-guru yang berpengalaman dalam membantu mereka membuat persediaan untuk SPM.
InsyaAllah. Kalau kita melihat semula kepada ucapan yang amat berhormat sebentar tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada kabarkan ianya sebenarnya telah bermula pada tahun 1970-an lagi, 72 lagi. 48 tahun lebih kurang jangka masa yang pernah wujudnya TV pendidikan. Bergerak kepada peredaran zaman, revolusi, setiap kali berlakunya peredaran zaman, pertukaran dari segi silibus dan sebagainya, cara penyampaian. Cuma sekarang ini era digital, era yang minat anak-anak ini ataupun murid-murid ini lebih kepada peranti, Datuk. Bagaimana untuk menarik minat mereka untuk lebih kepada siaran televisyen pendidikan ini menjadi salah satu asbab untuk mereka sukakan pendidikan. Itu yang saya sebut tadi. Saya kata tadi bahawa kalau daripada pukul 7 pagi sampai ke 12 tengah malam tu semua silibus mata pelajaran, maka kita boleh rasa bahawa murid-murid ini pun rasa macam dah tak ada benda lain lah. Jadi sebab itu TV pendidikan ini kita lihat kandungan-kandungannya kita pastikan supaya pertama sekali bukan sahaja dapat menarik minat murid tetapi juga bagi membolehkan mereka mendapat ilmu. Itu yang penting, konsep menimba ilmu itu sendiri. Apabila kita bercakap ilmu ini dia tak terhad pada mata pelajaran. Dia banyak perkara-perkara yang murid boleh belajar, ilmu kehidupan dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks TV pendidikan ini ia bukan sahaja kurikulum dan juga co-kurikulum tetapi program-program lain. Ada program didik hibur, entertainment dan juga ada program-program antarabangsa yang kita akan turut sama masukkan dalam didik TV ini bagi membolehkan anak-anak ini selain daripada belajar apa silibus yang perlu belajar di sekolah dapat melihat dunia dengan lebih luas dan juga dapat mempelajari pelbagai kemahiran. Ada program-program kemahiran dan juga satu lagi adalah ruang untuk anak-anak ini menunjukkan bakat mereka. Kita akan ada program wartawan kadet sebagai contoh untuk ruang untuk anak-anak ini menunjukkan bakat-bakat mereka dan mungkin akan ada siaran kandungan-kandungan yang turut sama disediakan oleh murid sebagai contoh. Jadi kita nak bawa mereka bersama-sama seperti mana saya sebut tadi menjadi sebahagian daripada komuniti Didik TV KPM supaya Didik TV ini dilihat bukan sahaja untuk pergi tengok belajar macam di sekolah tapi untuk mereka lihat bahawa ini ruang untuk mereka mendapat ilmu yang baik dan kami di KPM akan berusaha untuk menyusun supaya setiap program itu mempunyai manfaat yang jelas kepada murid ini dan juga memberi ruang pada murid ini untuk mendapat satu pandangan dunia yang lebih menyeluruh. Itu amat penting. Itu amat penting ya. Tadi ada dikatakan juga tentang Road to Success SPM 2020 yang menampilkan guru-guru yang hebat belaka, cara dan juga kaedah penyampaian yang disukai oleh pelajar dan itu juga menjadikan salah satu orang kata adakah kita akan menjangkakan guru-guru ini akan dapat ditampilkan dalam Didik TV KPM juga? Ya, terima kasih Hanim. Ini satu konteks yang cukup baik. Saya apabila mula dilancarkan Road to Success SPM 2020 ni hampir setiap hari balik daripada pejabat saya ambil masa sedikit nak tengok setakat mana cikgu ni mengajar. Saya akan ambil masa preview untuk melihat setakat mana guru ini mengajar. Kadang-kadang dah hampir hafal lah nama-nama cikgu-cikgu yang mengajar ini kerana bagi saya ramai antara guru kita seperti mana yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri tadi yang cukup berkebolehan, yang cukup kreatif, yang ada cara, ada kaedah, ada pendekatan yang boleh mereka tarik minat-minat murid ini dan pada yang masa yang sama menyampaikan silibus yang ingin disampaikan. Itu penting. Jadi kalau kita lihat tadi Perdana Menteri sebut Cikgu Azman itu matematik. Saya ingat menonton Cikgu Azman matematik dalam mata pelajaran matematik ya. Tutor kalau bahasa Inggeris, teacher Jojo, ramai tengok yang duduk menonton dan semalam latih tubi bahasa Malaysia. Cikgu Haslinda itu pun daripada bahasa Malaysia kertas 1 kertas 2 dan juga Cikgu Lee ajar kimia sebagai contoh. Cikgu Lee ni saya tengok orang tak faham kimia pun boleh faham. Cara yang mudah kan? Cara yang mudah. Jadi dalam konteks Didik TV yang kita KPM ini merupakan antara pendekatan yang kita akan teruskan. Kita lihat bahawa murid-murid juga melihat bahawa ini merupakan satu ruang yang terbaik. Sebab itu kita kata tadi kita dapat beri ruang kepada guru yang dapat menyampaikan pendekatan ataupun pembelajaran dalam konteks yang cukup baik dan dapat disampaikan ke seluruh negara. Maka dalam melaksanakan program-program yang kita akan adakan dalam Didik TV KPM ini, kita
buka ruang seluas-luasnya pada guru di seluruh negara untuk melihat mana yang berkebolehan, mana yang mampu untuk turut sama membantu menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid ini. InsyaAllah pendekatan tersebut kita akan teruskan, kita akan lihat di mana ruang untuk tambah baik dan pada masa yang sama kita akan dapat memberi peluang yang cukup baik pada anak-anak ini untuk mendapat pendidikan daripada guru yang dapat menjelaskan konsep-konsep, dapat menjelaskan isi-isi kandungan dengan cukup baik dan mudah difahami. Ya, insya-Allah. Pastinya ini bukanlah satu kerjasama yang melibatkan satu pihak saja, Datuk. Kita mengharapkan agar setiap individu, ibu bapa terutama sekali yang dapat memainkan peranan penting mengajak anak-anak dan sebagainya. Kalau melihat kepada konteks itu, apakah yang harusnya dilakukan oleh ibu bapa, Datuk, untuk memastikan anak-anak ini bukan sahaja mengikuti tapi mendapatkan manfaat daripada didik TV KPM? Ya, ini seperti mana yang Hani sebut tadi, bahawa untuk menjayakan didik TV ini kita kena bekerja sebagai satu pasukan, ya. Seperti mana saya jelaskan tadi bahawa dari semasa ke semasa kita akan terus pantau dan lihat keberkesanan setiap program yang ingin kita ataupun yang telah kita laksanakan. Dan pada masa yang sama kita juga bagi memastikan kita dapat membantu ibu bapa khususnya untuk melihat rancangan-rancangan yang relevan dengan anak-anak mereka, walaupun hampir semua rancangan ini berkaitan dengan pendidikan, ya. Rancangan-rancangan yang lebih sesuai untuk anak mereka itu kita akan keluarkan jadual dan saya dimaklumkan untuk minggu ini pun kita dah keluarkan jadual asas untuk rancangan-rancangan tersebut. Jadi ini membantu ibu bapa supaya untuk maklumkan pada anak-anak ini, okey, inilah masanya pukul 9 pagi hari Selasa sebagai contoh, ini rancangan untuk sains, ya. Dan pada masa yang sama guru-guru juga boleh turut sama dalam konteks katakanlah hari Rabu guru ingin mengajar mata pelajaran bahasa Malaysia, dan kita ada satu satu slot untuk kelas tersebut, ya, tahun 4 hari Rabu, maka guru-guru boleh bersama-sama mengajak murid-murid untuk melihat slot tersebut dan menjadikannya sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dan juga konsep yang kita pakai dalam penyampaian kita ini adalah dalam konteks tertentu kita guna pengajaran berbentuk tema. Jadi kalau kita bercakap tentang satu tema dalam sains, ianya bukan sahaja boleh diguna pakai oleh murid di tingkatan 1, bahkan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi dalam konteks ini pun ibu bapa dan guru-guru boleh mainkan peranan. Mungkin topik tersebut tidak berkait secara langsung dengan tingkatan 1 ni atau tingkatan 3. Ya, katakan topik tersebut berkaitan dengan tingkatan 2, tetapi memandangkan tema yang disentuh itu menyentuh satu topik yang relevan untuk ketiga-tiga tingkatan ini, maka ibu bapa, guru-guru perlu ambil ruang ini untuk memaklumkan kepada anak-anak bahawa ini merupakan satu yang mereka perlu duduk dan tonton dan lihat dan gunakan sebagai sebahagian daripada pembelajaran. Sebab itu dalam jadual kita ini kadang-kadang kita sebut tahap 1. Tahap 1 ni kalau di sekolah rendah ni maknanya darjah 1 sampai darjah 3 untuk tahap 1 ataupun menengah rendah. Tingkatan 1, tingkatan 3. Jadi kita dalam topik tertentu itu dia lebih menyeluruh. Tetapi pada masa yang sama guru-guru dan murid-murid boleh, guru-guru dan ibu bapa boleh membantu kami supaya kita gunakan ruang ini sebaiknya, insya-Allah. Melihat kepada yang dikongsikan oleh Datuk, ianya menjadikan mungkin guru-guru juga akan ada satu level yang berbeza untuk menghasilkan kaedah penyampaian yang lebih baik, sebab mereka akan ditonton oleh murid dan ini adalah pendekatan yang berbeza melalui saluran TV dan sebagainya. Adakah reaksi guru-guru juga dan juga usaha mereka untuk memastikan siap siaga mereka untuk memastikan kaedah penyampaian mereka dapat diterima oleh murid-murid juga dilakukan? Ya, kita lihat untuk setiap mata pelajaran itu kita lihat kesesuaian guru, kaedah yang digunakan dan sebagainya. Dan itu amat penting, ya, kerana dalam subjek-subjek yang agak susah. Kritikal. Sebagai contoh, saya lihat Cikgu Rohani mengajar Maths. Dah hafal lah cikgu. Sudah hafal lah. Saya akan balik pejabat, saya akan tengok macam mana satu-satu kaedah penyampaian dan sebagainya. Cikgu Rohani menyampaikan Maths Road to Success.
AdMaths ni semua orang tahulah antara subjek yang very complex ya. Saya dulu pun buat AdMaths, struggling nak buat AdMaths ni. Betul. Tapi bila saya tengok Cikgu Rohani ni mengajar, dia simplify the konsep dan sebagainya, menjelaskan mengapa perlu begitu, mengapa perlu begini, dan alhamdulillah kita lihat kaedah tersebut mudah difahami. Maka dalam konteks memilih guru ini juga pun kita bersama-sama dengan bahagian kurikulum dan sebagainya melihat guru yang paling sesuai dalam konteks tersebut. Ya, pertama sekali kaedah penyampaian, tetapi kaedah penyampaian yang bersesuaian dengan mata pelajaran yang ingin diajar. InsyaAllah. Banyak sekali yang dikongsikan oleh Datuk. Terima kasih Datuk banyak-banyak. Dan syabas sekali lagi diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia terutama sekali untuk usaha yang berterusan ini. Terima kasih kerana berkunjung di MHI juga. Itu dia sedikit pandangan dan juga pengenalan awal berkaitan dengan Didik TV KPM yang disampaikan, dikongsikan oleh Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Kita harapkan agar ini merupakan satu inisiatif yang berterusan yang mendapatkan manfaat oleh setiap pihak untuk memperkasakan budaya ilmu, bukan sahaja itu, menerapkan nilai murni dan juga melahirkan masyarakat yang berinformasi. InsyaAllah itu adalah matlamat yang penting yang kita sebagai ibu bapa juga perlu tahu dan sampaikan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Okey, itu sahaja perkongsian untuk Didik TV KPM. Jangan lupa saksikan 7 pagi sampai 12 malam. Hari ini adalah hari pertama dan berterusan insyaAllah untuk membantu anak-anak. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini. Masih banyak lagi yang menarik di Malaysia hari ini. Saya sangat-sangat bersyukur dengan adanya rancangan Didik TV ni sebab dapat membantu saya sedikit sebanyak untuk mengulang kaji, ingat semula apa yang dah terlupa, dan dapat juga membantu saya untuk jadi lebih bersedia untuk menghadapi SPM yang akan datang beberapa hari lagi. Saya sangat berterima kasih kepada tim Didik TV. Subhanallah, satu usaha yang sangat-sangat baik kerana usaha itu membantu guru dan juga ibu bapa dalam kita membantu anak-anak pelajar kita yang akan hadapi SPM tak lama lagi. Saya sangat menyokong Didik TV and TV7 kerana ia merupakan satu usaha kerajaan dalam memperkasakan sistem pendidikan kita kerana ia lebih mesra waris, mesra pelajar dari sudut kos dan masa, dan juga ia dapat membantu pelajar belajar secara santai. Saya sebagai waris juga dapat bersama-sama dengan pelajar, belajar bersama-sama tentang bagaimana teknik menjawab soalan, input ataupun maklumat-maklumat yang terbaru dalam kaedah menjawab soalan SPM. Bagi pendapat saya, TV ini sangat membantu semua pelajar SPM untuk menduduki peperiksaan tak lama lagi. Dan cara pembelajaran ini sangat santai dan dapat mengurangkan stres setiap belajar untuk membuat penakaji di rumah. Bagi saya, program Didik TV ini sangat membantu saya dalam lebih memahami topik-topik yang sebelum ni saya suka untuk kuasai lah dalam peperiksaan. Dan cara cikgu-cikgu dalam tu nak memudahkan kami menghafal formula-formula tu pun lebih seronok sebab cikgu-cikgu tu guna pelbagai kaedah yang kreatif. Pelajar bebas belajar dalam suasana berbentuk skrin berbanding suasana dalam bentuk PDPC dalam kelas. Jadi pelajar boleh belajar secara bersantai-santai, sambil berbaring ke, duduk ke. Maksudnya pelajar rasa seronok belajar. Melalui program e-Didik TV, saya dapat mengetahui teknik menjawab yang berkesan dalam SPM dan saya berasa yakin untuk menjawab peperiksaan SPM pada minggu hadapan. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Ada sedikit informasi yang ingin saya kongsikan kepada kalian kepada pendengar-pendengar Hot FM. Okey, Fizi kini telah kembali ke udara bersama dengan penyampai radio Hot FM yang baharu. Jadi penyampai radio baharu yang terkenal dengan lagu Amnesia, Pencuri dan Marry Me, iaitu Mark Adam. Jadi dengarkan Gang Pagi Hot yang serba baru setiap hari Isnin hinggalah hari Jumaat, iaitu 6 hingga 10 pagi. Hot FM lebih hangat daripada biasa. Ini kita saksikan nanti gabungan yang cukup istimewa. Dengarkan Hot FM. Dan selepas ini, sedikit informasi berkenaan dengan teknologi dan digital adalah masa depan kita dalam dunia yang pantas berubah ini. Jadi adakah kita sudah bersedia? Bersedia apa? Saksikan pelancaran Maya Digital yang dipancarkan langsung pada hari Jumaat 19 Februari 2021 jam 9 pagi di www.epu.com
.gov.my. Okey. Baik, selepas ini kita akan teruskan pengisian MHI. Kita nak bersama dengan si cantik Basila Hassan, silakan. Okey, baik. Terima kasih Fariha. Okey, kalau tadi kita dah dapat pelbagai informasi mengenai Didik TV bersama Hanif, dan sekarang kita nak mengetahui sedikit mengenai inisiatif dan juga usaha yang dilakukan oleh TM dalam mengekang masalah curi kabel yang berlaku dalam negara. Pastinya kes-kes sebegini memberikan pelbagai implikasi dan risiko kepada semua pihak. Dan untuk memperincikan mengenai perkara ini, bersama kita di Malaysia hari ini melalui panggilan video pada pagi ini adalah Encik Muhammad Tajul bin Muhammad Sultan, merupakan Ketua Pegawai Rangkaian TM. Assalamualaikum Encik Tajul. Waalaikumsalam Mansila. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Mansila sihat? Alhamdulillah sihat. Baik Encik Tajul, kita nak terus ke soalan pertama, di mana kalau boleh, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kes kecurian kabel TM ini semakin menjadi dalam negara? Baik, dia ada beberapa faktor utama yang menyumbang terhadap berlakunya kes kecurian kabel ini. Antara faktor-faktornya adalah permintaan dan juga penawaran kabel tembaga yang dicuri. Selain dari itu, harga logam yang agak tinggi di pasaran buat masa sekarang ataupun dalam sentiasa keadaan yang sentiasa tinggi. Bilangan pembeli besi buruk juga kalau kita lihat sekarang ini bertambah dengan agak banyak. Selain dari itu, berlaku masalah sosial dan juga ekonomi yang menyumbang terus kepada berlakunya kegiatan pencurian kabel ini. Selain dari itu, antara perkara yang boleh menyumbang juga adalah hukuman yang kita dapati agak ringan terhadap pesalah-pesalah pencuri kabel ini. Dan juga lokasi dan kedudukan kabel TM yang agak terdedah kepada orang ramai. So itu di antara beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya kecurian. Baik Encik Tajul, mungkin ada antara usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak TM sendiri dalam mengekang masalah curi kabel ini. Ya, TM sebagai pemacu aspirasi digital negara dan penyedia perkhidmatan komunikasi bersepadu nombor 1 di Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan infrastruktur rangkaian perkhidmatan telekomunikasi negara berada dalam keadaan yang terbaik. Dan kita menerapkan 4 teras utama dalam usaha mencegah berlakunya kecurian kabel ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita penambahbaikan terhadap proses-proses dalaman TM secara berterusan, baik dari segi inventory kabel, dari segi auditing contractors, dari segi permit kerjanya dan juga pasukan tindak balas. Yang kedua, kita juga memperkenalkan ataupun mengadaptasi teknologi-teknologi yang bersesuaian dan berkesan. Antara yang utama kita lakukan adalah kita menggantikan kabel tembaga kita kepada kabel fiber optik. Selain daripada itu, kita juga membuat pemasangan pengeras elektronik bagi membuat petunjuk awalan berlakunya kecurian. Dan juga kita memperkukuhkan kedudukan dan juga keadaan kabel kita. Selain dari itu, kita juga banyak melibatkan diri dan juga banyak membuat perlibatan dengan komuniti dan juga badan-badan berkenaan. Dan yang keempat, akhir sekali dengan kerjasama daripada pasukan polis, rela, badan JKK, komuniti setempat, kita banyak membuat penguatkuasaan terhadap untuk mengelakkan daripada berlakunya kes-kes kecurian ini. Baik Encik Tajul, sedikit statistik jika ada yang boleh Encik Tajul kongsikan mengenai kecurian kabel ini. Ya. Kalau kita lihat secara umumnya dalam data fakta yang kita ada menunjukkan bahawa ada beberapa negeri yang kita rasakan bahawa ianya hotspot. Antara negeri-negeri tersebut adalah Selangor, Johor. Dua negeri ini, Selangor dan Johor, dua negeri ini adalah penyumbang terbesar kepada kes-kes kecurian kabel. Manakala Perak, Kedah, Perlis juga di antara beberapa negeri yang menyumbang kepada
peningkatan kes-kes kecurian kabel ini jugalah. Dan kebanyakan daripada kes-kes kecurian kabel ini melibatkan talian atas ataupun overhead kabel berbanding dengan underground kabel ataupun kabel bawah tanah. Sebab kabel yang di atas itu lebih mudah kelihatan dan ia memanggil kepada orang mencuri lah. Okey, baik, pastinya ramai yang ingin tahu apa kesan-kesan kes kecurian kabel ini kepada TM dan setakat hari ini berapa banyak kerugian yang dialami oleh TM akibat masalah kecurian kabel ini? Dari segi kecurian memang kita tidak dapat menafikan bahawa jumlah kerugian yang dialami oleh TM sangat besar di mana kita sudahlah kehilangan kabel, kita juga perlu meningkatkan kos kita dari segi menambah baik ataupun mengganti kabel-kabel yang telah dicuri itu dan juga memberi kesan terhadap membaik pulih perkhidmatan kepada pelanggan. Namun apa yang kita cuba tekankan di sini, kita tidak mahu terlalu sangat memfokuskan dari segi kerugian RM yang dialami oleh TTM. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan ataupun TM cuba sampaikan sekarang ini, dari keadaan ataupun skala yang lebih besar di mana kes-kes kecurian ini sebenarnya memberi implikasi ataupun impak yang lebih besar kepada pelbagai pihak. Kalau kita ambil secara umumnya, jika berlaku kecurian kabel, ada kecemasan di mana-mana lokasi. Ini akan menjadikan kita tidak dapat menghubungi sama ada hospital ataupun balai polis untuk memaklumkan perkara tersebut. Dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang, hampir semua orang bekerja daripada rumah. Dengan tidak adanya perkhidmatan telekomunikasi atau disebabkan oleh kecurian ini, menyebabkan berlakunya kesukaran untuk semua orang menjalankan tugas harian masing-masing daripada rumah. Selain daripada itu, impak yang jauh lebih besar adalah kepada negara kita sendiri. Bila mana tidak ada talian telekomunikasi. Sebagai contoh, berlaku kecurian kabel yang melibatkan talian tersebut mempunyai konektiviti ataupun perkhidmatan di hospital ataupun balai polis. Itu akan menyebabkan kita tidak dapat memberikan perkhidmatan kepada ramai lagi pihak orang ramai. Jadi itu dari segi impak yang lebih besar lah. Dan proses untuk baik pulih kes-kes ini juga memakan masa yang agak lama. Okey. Jadi, ya. Baik, Encik Tajul, secara ringkasnya mungkin sedikit harapan dari TM sendiri dalam usaha membantras kes kecurian kabel ini, Encik Tajul. Secara ringkasnya. Secara ringkasnya, okey. Kita TM sentiasa memberikan perkhidmatan digital yang terbaik kepada semua rakyat Malaysia. Namun sekiranya aktiviti jenayah ini berleluasa, ianya akan membantu usaha TM untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik. Jadi harapan daripada TM adalah kerjasama yang terjalin di antara dengan berbagai pihak dapat diperkukuhkan dan semua anggota masyarakat juga dapat membantu TM dalam membentras kejadian jenayah kecurian kabel ini. Dan ini secara tidak langsung akan membolehkan semua masyarakat ataupun rakyat di TM di Malaysia ini menikmati perkhidmatan ini dengan lebih baik. Dan yang paling penting, saya sekali lagi ingin menyeru, sekiranya kita menemui individu yang kelihatan mencurigakan atau sebarang aktiviti serupa yang berlaku berhampiran dengan peralatan telekomunikasi ataupun kemudahan rangkaian TM, segera laporkan kepada TM ataupun pihak polis ataupun menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan TM 100 ataupun paling mudah kita hubungi 999 untuk bantuan segera supaya perkhidmatan tidak terjejas. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Tajul kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih, Mas Sheila. Okey, sama-sama. Itu dia tadi Encik Muhammad Tajul Muhammad Sultan merupakan Ketua Pegawai Rangkaian TM. Baik, diharapkan mesej yang disampaikan sebentar tadi dapat memberi kesedaran kepada kita sebagai masyarakat untuk kita sama-sama membantu membantras masalah kecurian kabel ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Sarah Suhairi. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Didik TV ini memang berkesan
Sebab kita ada banyak level pelajar kita kan, ada yang lemah sikit, ada yang macam kertas bahasa Inggeris ni mencabar untuk setengah orang senang je. So Didik TV ni dia cover semua pelajar, untuk semua pelajar, bukan yang terbaik ya atau untuk lemah saja. So memang sesuai untuk semua pelajar yang menghadapi SPM tahun ini. Bila saya bertanya kepada pelajar-pelajar saya, ya, apabila mereka free, mereka akan menonton kembali rakaman e-didik ini, mereka kata sangat-sangat bagus dan membantu mereka selepas mereka agak alpa semasa PKP. Jadi mereka mempelajari teknik-teknik dan juga kandungan yang dipaparkan dalam e-didik oleh semua guru-guru yang terlibat, dan kata mereka alangkah bagus kalau siaran ini diteruskan dari semasa ke semasa. Apabila kita buat melalui e-TV, ini telah membuka lembaran yang lama diperbaharukan kembali. Dulu kita pernah buat TV pendidikan ini. Kemudian apabila ada media-media lain, TV telah mula tidak diberi perhatian untuk TV pendidikan. Sekarang ini murid dapat tinggal di rumah dan dapat dengar dan melihat penerangan daripada guru dalam televisyen. Saya rasa ia memberi impak, jika tidak pun maksimal, ia telah memberi impak yang sangat signifikan kepada kemenjadian pelajar. Sekarang yang dalam keadaan pandemik ni, saya rasa Didik TV ni banyak membantu student-student yang berada di rumah. Mereka akan dapat pendedahan tentang pengajaran yang sepatutnya mereka dapat di sekolah secara bersemuka. So program yang Didik TV ini akan memberikan mereka pendedahan kepada pengajaran yang mereka tak dapat di sekolah. Mengapa ini yang terjadi? Sakitnya jiwaku meronta, separuh hati merindukan, separuh lagi mencoba untuk terima hakikat. Mungkin ini juga balasannya di atas segala, sambil lewatku. Andai luka yang mampu memutarkan detik bahagia, tidak. Mahu ku kenal cara yang lebih mudah dari itu. Mengapa ini yang terjadi? Oh, sakitnya jiwaku meronta, separuh hati merindukan, separuh lagi mencoba untuk terima hakikat. Mungkin ini juga balasannya di atas segala, sambil lewatku. Andai luka yang mampu memutarkan detik bahagia, tidak. Mahu ku kenal cara yang lebih mudah dari itu. Manakah bisa muncul pelangi selagi
Itu dia Sarah Suhairi. Dari Sarah Suhairi. Itu dia single terbaru daripada Sarah Suhairi. Apa lagi, kita terus saja bersama dengan Sarah. Ingin mengetahui apakah cerita di sebalik Mungkin ini. Sarah, Assalamualaikum. Tak dengar. Dengar tak? Sarah? Sarah? Kita masih lagi cuba untuk mendapatkan... Tak dengar apa-apa. Okey, tapi kita akan cuba untuk Sarah mendengarkan kami di studio. Sambil-sambil tu kita nak kongsikan jugalah, ini merupakan single terbaru Sarah Suhairi selepas sebelum ini duet untuk Nyawa dan Raga, dan juga sebelum ini Sarah juga popular dengan lagu Pedih. Dan ini merupakan, katanya lagu ni rakan baik dia yang buat, Arif Bahran. Jadi mungkin nak tahu jugalah sebab sikit berkenaan dengan single Mungkin ini kan. Apatah lagi tengah PKP, katanya banyak juga perancangan telah dirancangkan. Dan katanya juga gara-gara klip video Mungkin ini Sarah sendiri belajar menari tahu sebab sebelum ni Sarah memang tak tahu langsung menari, tapi disebabkan lagu Mungkin untuk menghasilkan muzik video yang macam kita lihat tadilah, ada sikit tadi tu macam mana Sarah menari, itulah hasilnya selepas dia menyertai kelas tarian. Ya, mencabar ya, sebab bukan sahaja tarian itu tapi lenggok untuk tarian tradisional kan lain. Betul, lagu contemporary kan. Beza. Dia punya cara tu lain dan bagaimana ideanya boleh tercetus itu kita nak tahu. Okey, mungkin kita dah dapat berjaya mendapatkan Sarah. Sarah. Okey. Ya, saya. Selamat pagi, Sarah. Selamat pagi. Dia tak dengar Tadi tak dengar. Oh, sial. Tak apa, tak apa. Tak apa, sekarang dah okey dah. Dia bukan bergaduh dengan adik sebab adik tengah online kelas tak ada. Tak ada. Okey, Sarah, ceritakan sedikit tentang Mungkin ini yang dikabarkan dihasilkan oleh rakan baik anda sendiri, single terbaru. Mungkin boleh ceritakan. Okey, untuk single Mungkin ni Sarah dapat daripada rakan duet Sarah sendiri sebelum ni, iaitu Arif Bahran. Jadi Arif Bahran bekerjasama dengan Zack Narrator, Indoring Saran dan juga Sirhan untuk produce semula lagu ni untuk Sarah nyanyikan. Jadi Sarah nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada komposer, lirik dan juga producer untuk lagu Mungkin ni. Sarah, tadi kami baru bercakap mengenai Sarah belajar menari untuk muzik video Mungkin. Mungkin Sarah nak ceritakan pengalaman Sarah sebab Sarah sebelum ni tak pernah nak menari, tiba-tiba kena masuk kelas tarian, tarian contemporary. Lembut pula tu badan dia. Kita tengok dekat video klip tadi, muzik klip tadi. Okey, untuk MV kali ni Sarah diberi idea oleh director sendiri, which is Amir Johari, untuk konsep kita nak buat very macam dancing yang sangat-sangat smooth. Jadi Sarah bukanlah seorang penari yang pakar, tapi dia ambil masa juga belajar. So Sarah dibantu oleh tim 222 Studio, which is Zaidi Walawi dan juga Nur Syafika. Jadi mereka membantu untuk choreograph the whole concept dan Sarah belajar agak lama juga untuk dapatkan. So kita orang ada 2 session untuk belajar menari ni. Setiap session tu dalam 2 jam. So ada 2 session, ada 4 jam latihan dan Sarah balik rumah memang betul-betul praktis sebelum syuting tu. Bila musim mula-mula dia orang kata mereka nak konsep ini, bagaimana perasaan tu kan? Penerimaan Sarah sendiri. Mula-mula Sarah agak risau sebenarnya sebab Sarah takut Sarah tak boleh nak deliver sebab bila kita menari tarian contemporary modern ni, dia lebih kepada soul dan juga emotion bila kita menari. Jadi benda tu sangat-sangat susah untuk kita apply the emotion dengan step yang kita tonjolkan tu. Lagu ini kalau kita dengarkan semula lebih kepada lenggoknya ballad lah. Lagu ballad yang akan menguji vokal Sarah sendiri. Tapi dia punya video klip dan juga genre lagu ni kita nampak idea yang sangat berbeza. Tapi bila masuk dia jadi satu yang keunikan dia tersendiri untuk muzik video ni. Masa Sarah terima tu untuk samakan mood tu pastinya mencabar juga kan Sarah? Ya, mencabar tu memang Sarah suka try benda-benda baru walaupun benda tu mungkin agak susah tapi Sarah yakin dia possible untuk kita buat. Jadi Sarah memang nak beri kredit kepada director kita sendiri yang memang memikirkan konsep
Sarah pun tak pernah terfikir, jadi ianya adalah satu benda baru untuk Sarah pelajari dan juga tunjuk kepada peminat-peminat semua. Itu dia. Sarah, silakan. Sarah, selalunya kebiasaannya artis-artis yang nak mengeluarkan single terbaru ini, mereka pastinya melakukan sedikit gimmick untuk memberi kejutan kepada peminat-peminat. Adakah Sarah salah seorang individu yang tergolong dalam individu yang gemar melakukan gimmick untuk melariskan lagu? Okey, memang dibiasakanlah kalau kita dengar orang nak keluar lagu, ada je benda yang nak hypekan kan sebelum kita keluar lagu tu. Jadi untuk Sarah sendiri, ianya terpulang kepada individu tersebut kalau dia nak buat gimmick atau sebagainya. Untuk Sarah, boleh untuk kita buat, tapi kalau ianya lead kepada sesuatu benda yang baik, apa salahnya. Tapi untuk Sarah sendiri, Sarah tidak prefer untuk gimmick ni sebab selalunya gimmick ni dia mengundang perkara yang tak elok. Jadi Sarah takut kalau Sarah buat sesuatu tu mungkin tak digemari oleh masyarakat-masyarakat umur-umur Sarah. Respon tu lah kan orang ramai. Baik, Sarah, ni tengah PKP katanya adik tadi belajar ya PDPR. Jadi katanya Sarah antara pendidik juga ni dekat rumah membantu adik untuk berdepan dengan bakat SPM nanti. Faham, betul. Sebab adik Sarah ada 2 orang adik. Satu adik perempuan dan satu adik lelaki. Yang perempuan tu dia SPM tahun ni. So good luck kepada adik saya yang akan ambil SPM tu. Tapi saya tak risau yang SPM ni sebab dia memang betul boleh belajar sendiri. Sebab kalau nak buka Google Classroom ke, dia reti nak buat benda-benda tu. Jadi yang Sarah perlu didik dan tengok adalah adik Sarah yang bongsu sebab dia baru darjah 5 dan masih perlukan bimbingan setiap kali nak buat kerja sekolah. Kalau dia tak faham, jadi kita bantu mana yang boleh. Itu yang sambil-sambil kelas online, sambil-sambil makan curi-curi tu kan? Betul. Kongsikan apa lagi perkara-perkara aneh yang berlaku semasa kelas online adik yang umur 5 tahun tu? Sebenarnya Sarah suka walaupun saya tidaklah berada di kamera untuk join kelas tu, tapi sebab kita berada di sebelah, kita dapat dengar semua budak-budak classmate adik-adik ni kan. Bila bercakap tu sangat comel. Lepas tu bila cikgu tanya, ramai je nak menjawab. Sarah rasa walaupun dia online class, dia masih lagi ada interaksi dari bersama cikgu dan juga pelajar-pelajar. Jadi mungkin boleh jadi cikgu lah Sarah. Sarah lepas ni cikgu Sarah sekarang bukan sahaja penyanyi tapi dia juga merupakan pengacara. Satu bidang yang baru juga diceburi kan. Mungkin selepas ini antara nyanyian dan juga pengacaraan berbelah bahagi. Pengacaraan menjadi minat pula. Bagaimana? Alamak, dia pengacara tu memang minat sebenarnya. Tapi kita tengoklah macam mana kalau kita dapat bahagi masa dengan baik antara menjadi penyanyi dan juga pengacara tu, kita tengoklah. Dan juga Sarah tengok dari segi kalau mungkin ada partner, sebab sebelum ni Sarah mengacara seorang saja, tapi macam dekat studio sekarang ada 3 wanita-wanita jelita. Teringin juga nak bersama tu. Duet. Dia sama je macam nyanyi duet. Cik macam mana nyanyi. Okey, Sarah. Sarah kenal ke Zack Marican ni? Cik. Kenal ke? Kenal ke? Kenal. Okey. Sebenarnya kita dapatkan menghubungi Zack Marican untuk kita sama kongsikan jugalah berkenaan dengan lagu Sarah semua kan? Betul. Hello Zack. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lamanya tak jumpa. Allah, lama tak jumpa Saya sering jumpa awak dalam mimpi saya. Takutnya. Okey, takut. Semenjak tulis lagu ni, dia punya ayat bukan main lagi. Zack, kita siapa? Perubahan ni. Wow. Zack, macam mana secara ringkasnya penghasilan lagu Mungkin ni? Anda merupakan salah seorang penulis lirik untuk lagu Mungkin. Komen sedikit bagaimana penghasilannya bekerja dengan Sarah. Okey, Sarah dekat situ apa khabar Sarah? Selamat pagi, Assalamualaikum. Juga selamat baik, pagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hari ini. Alright, basically macam mana ni? Awkward lah, kita jarang interview tapi boleh. Siapa suruh jadi penulis lirik? Kena interview lepas ni selalu. Okey, tapi inilah all jokes aside, alhamdulillah lagu ni kita bersama saya Zack Marican bersama dengan Arif Baharan dan juga Rizal Naim. Pada awalnya penulisan lirik ni senang cerita macam ni lah. Lagu ni sebenarnya dah usia dia dah lebih kurang setahun lebih lah. Kita buat sebelum wujudnya COVID-19 ni. You know, dengan
saya selalu cakap pada Sarah, pada Baran, pada Dekan Lain, saya kata penulisan lagu mungkin ni sebenarnya sebuah penulisan yang peribadi, sangat dekat dengan kita. Dia tentang, dan bila saya tulis lagu tu, saya teringat ayah saya, saya teringat mak saya, saya teringat isteri, teringat anaknya, tentang seorang manusia yang dia sedar akan sebenarnya sebelum ni dia banyak mempersediakan masa dan waktu yang dia ada. Jadi sekarang mungkin segala apa yang berlaku kepada dia adalah balasan di atas sikap sambil lewa dia yang waktu dulu. Macam tu lah. Zack, awak ni kan, awak tak pernah gagal tau menghasilkan lirik-lirik yang bermakna, tahu tak? Ya ke? Sangat mengagumi tapi apa pun, hasil. congratulations lah kepada Sarah Suhairi and team daripada Sarah juga. Dan Sarah membawakan lagu ni memang best lah. First time saya dengar, yelah, siapa tak kenal Sarah Suhairi kan, penyanyi seluruh Malaysia kan. Bila dia punya suara, bila dia punya suara yang menyanyikan baik-baik lagu yang ditulis, dari pribadi itu membuatkan saya rasa Masya Allah, hebat. Gemersik suara dia. Sampai. Sampai dah, Alhamdulillah. Dan nampak tengok video dia tu, hamba bukan main, dia leting. Zack, itu masalah dia kalau interview pengacara. Nak stop tu tak tahu kat mana nak stop. Zack, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Zack ya. Assalamualaikum. Jaga diri. Itu dia. Sarah, mungkin kata-kata terakhir untuk peminat-peminat Sarah yang sentiasa menyokong Sarah, tidak kira dalam bidang apa sekalipun, mereka tetap berada di belakang Sarah. Mungkin kata-kata daripada Sarah sendiri. Silakan. Alright, Sarah nak cakapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat-peminat Sarah yang menyokong Sarah bermula daripada industri yang Sarah mula-mula masuk sampai sekarang, tak kisahlah menyanyi ke, berlakon ke, mengacara, yang sentiasa support Sarah dalam apa saja yang Sarah buat. Teruskan support karya-karya Sarah yang akan datang dan juga karya-karya artis tanah air kita. Okey. Jaga diri Sarah. Terima kasih. Jangan lupa tau bawa adik tengok Didik TV. NTV 7 tau. Pukul 7 sampai 12 malam. Okey. Okey Sarah, thank you. Dapat satu viewer. Okey, itu dia perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua bersama dengan kami di MHI. Esok menariknya kita ada mengenai apa nasib siswa Zah mencari kerja. Baik, jaga diri. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye.